Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab Wisyahul Afrah wa Isbahil Falah. Kalau kita Jawi buka surat 7 baris 9 daripada ayat bawah. Wa qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Syekh Muhammad bin Ismail Al-Fatani rahimahullahu taala, kata dia, dan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sabda ia pada hari bagi segala sahabatnya, kata olehmu, Allahumma la taj'al fina syaqiyyan wala mahruma. Samu masih perbahasan berkaitan dengan muqaddimah bagi kitab Wisyahul Afrah wa Isbahil Falah. Masih lagi dalam muqaddimah dalam berkaitan memberikan peringatan kepada orang yang tidak sembahyang. Baik. Orang yang tidak sembahyang, yakni meninggalkan sembahyang fardu 5 waktu ataupun salah satu daripada 5 waktu. Maka disambung kata dia, dan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sabda ia, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari bagi segala sahabatnya. Hari bagi segala sahabatnya, Nabi tu makna dia cakap dengan sahabat dah. Kata olehmu sahabat. Ni sabda Nabi, dia kata apa? Allahumma la taj'al fina syaqiyyan wala mahruma. Arti kata ni, ya Allah, jangan engkau jadikan pada kami orang yang celaka. Ya Allah, jangan engkau jadikan pada kami orang yang celaka. Orang yang celaka. Engkau jadikan pada kami orang yang diharamkan. Nokta. Okey. Jadi Nabi SAW suruh para sahabat Nabi SAW berdoa dengan kata dia, Allahumma la taj'al fina syaqiyyan wala mahruma. Boleh kita beramal lah dengan doa ini. Doa ni maksud dia, ya Allah, jangan engkau jadikan pada kami orang yang celaka. Tu terjemahan la taj'al fina syaqiyya. Syaqiyya ni celaka lah. Wala mahruma, dan jangan jadikan pada kami itu orang yang diharamkan, yakni diharamkan syurga. Jadi ini masih lagi berkait dengan orang yang tinggalkan sembahyang, maka termasuklah dia di dalam orang yang celaka. Maka diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam doa ni supaya kita di akhirat tidak termasuk di kalangan orang yang celaka dan orang yang diharamkan Allah Taala akan syurga.
Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah kamu ketahui siapa orang yang celaka yang diharamkan itu? Dia tanya kepada sahabat. Kata mereka itu sahabat, siapa ia? Ia orang yang celaka tu. Siapa? Tak tahu juga. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar supaya berdoa, Allahumma la taj'al fina syaqiyyan wala mahruma. Janganlah engkau jadikan kami ni orang yang celaka dan orang yang diharamkan masuk syurga. Dah siapa orang ni? Maka nak kata mereka itu sahabat, siapa ia ya Rasulullah? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang meninggalkan sembahyang. Noktah. Satu tu orang yang tinggal sembahyang. Orang yang tinggal sembahyang makna dia tak sembahyang subuh, tak sembahyang zuhur, tak sembahyang asar, tak sembahyang maghrib, tak sembahyang isyak pada waktunya. Pada waktunya, dalam keadaan dia diwajibkan untuk sembahyang. Sebab itu kalau kita mengaji fiqh sekali lagi, waktu sembahyang ni ada pecah banyak. Ada waktu fadilat, ada waktu yang harus sembahyang, ada waktu makruh sembahyang, ada waktu haram sembahyang, ada waktu uzur sembahyang. Jadi kalau dia sembahyang lambat disebabkan uzur, itu tak apa. Contohnya musafir. Musafir termasuk kategori orang yang uzur, maka dia boleh sembahyang lewat sebab dia jamak qasar. Jadi asalnya dia tu sembahyang zuhur wajib atas dia, asar wajib atas dia, tapi dia pilih untuk jamak takhir. Jamak takhir ni makna dia sembahyang zuhur pada waktu asar. Boleh tak? Boleh. Kerana itu uzur. Uzur dia apa dia? Iaitu musafir. Begitu juga termasuk uzur tu orang perempuan haid baru suci. Contohnya ialah dia tu suci haid dia tu pada pukul 7 malam. Maghrib 7.05 minit. Maghrib 7.05 minit. Sedangkan dia berhenti haidnya 7 malam. Lagi 5 minit lagi masuk maghrib. Maka waktu tu lagu mana? Waktu tu wajib mandi perempuan tersebut dan wajib qada sembahyang asar kalau tak sempat pada waktu, dan juga zuhur. Apa dengan zuhur sekali? Kerana dia panggil itu waktu untuk jamak. Waktu zuhur asar tu waktu yang boleh dijamak dua-duanya pada waktu asar, maka diwajibkan qada juga zuhur. Kalau dia tu waktu zuhur, contohnya zuhur pukul asar pukul 4.05 minit, dia pukul 4 baru suci, mana ada 5 minit lagi waktu zuhur. Tu qada zuhur je lah. Waktu asar dah tunai lah. Tapi kalau dah masuk waktu maghrib, kita pun baru suci, maka tak wajib lah qada zuhur dengan asar tu. Wajib sembahyang maghrib sajalah. Jadi dia sembahyang lewat tu sampai keluar waktu sembahyang asar, sembahyang zuhur, tu ada uzur, iaitu baru suci daripada haid ataupun baru suci daripada nifas. Tu tak ada masalah kalau dia sembahyang di luar waktu. Ni sekarang ni dia tu bukan perempuan, dia bukan orang musafir, bahkan dia bermukim, laki-laki yang di luar waktu, maka dia termasuk kategori orang yang tidak sembahyang. Orang yang tak sembahyang, iaitu kerana apa? Kerana dia lewat waktu sembahyang dia sampai keluar waktu lain, sampai masuk waktu lain, keluar waktu sembahyang yang asal. Itu dikategorikan sebagai orang yang meninggalkan sembahyang. Wal'iyadu billah. Hari ramai tak? Ramai. Bukan kira sembahyang jemaah ni, sembahyang saja. Sembahyang saja pun payah dah orang nak cari sekarang ni. Zaman sekarang ni yang sembahyang penuh payah dah. Apatah lagi sembahyang jemaah, lagi teruk lah. Mayang saja pun susah dah nak cari hak lengkap 5 fardu tu, apatah lagi sembahyang jemaah. Kalau kira hak mengaji pula, lagi sikit lah orangnya. Makin sikit. Itulah umat Islam kita sekarang ni. Batu Buya Hamka rahimahullahu ta'ala sebut, kalau nak tengok orang Islam
Kalau nak tengok orang Islam, tengok semayang hari raya. Oh, banyak. Jadi kalau surau tu tak cukup, pecah surau pergi sana. Berapa? Semayang raya. Cuba kalau semayang raya tu, keadaan itu berlaku pada setiap waktu semayang. Oh, kono. Tak seronok itu. Tu berlaku kat mana? Madinah ke Mekah lah. Madinah Mekah setiap waktu ada. Tak masuk waktu penuh juga. Masuk waktu penuh, tak masuk waktu penuh saja. Suasana tu ada. Tapi kalau kat kita, tempat kita ni, suasana orang pergi semayang raya lah. Tak pun Jumaat. Jumaat ni boleh tahan lagi sebab ada yang orang tinggal Jumaat, tapi tak tahan kan semayang raya tu. Semayang raya tak pernah mari masjid, mari. Tak pernah mayang, mari kok. Apa? Semayang raya. Lepas tu Buya Hamka kata nak tengok orang Islam, tengok semayang raya. Nak tengok orang beriman, tengok semayang subuh. Semayang subuh berat. Satu sah kalau surau. Kalau masjid bolehlah 2 sah. Ada pernah masjid semayang subuh sampai ke belakang sah? Tak ada. Nak kata mustahil pada akal macam jam juga. Mustahil adat je lah. Kalau geram sikit mustahil akal. Geram apa dia? Banyak orang tak mari sembahyang. Kampung banyak lah. Satu kampung banyak orang yang mari sembahyang 2 sah je. 2 pun orang sama je lah. Tok lebay tu, tok lebay tu, tok lebay tu, tok lebay tu. Hak tu tak ada orang lain. Tapi kalau sembahyang tarawih malam pertama, dia bagi belakang masjid. Lepas tu malam makin kurang sampai dekat raya kurang tinggal 2 sah. Tak apa masjid kalau buat 20 lagilah sikit. Sekarang ni orang suka sikit lah ni, 8 kalau banyak tak apa kalau 8 cepat. Alif lam mim Allahu akbar. Pergi lalu. Tak mau dah ayat-ayat lazim. 1 ayat je. Baru pergi. Tak Terengganu ni ada lah satu masjid tu. Mana-mana negeri faham. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dia kata orang yang tinggal sembahyang dan tersebut pada hadis Al-Isra. Hadis Al-Isra ni hadis yang berkaitan dengan peristiwa Isra Mi'raj lah. Tatkala datang Nabi sallallahu alaihi wasallam atas satu kaum yang memecahkan kepala mereka itu kaum dengan batu. Tiap-tiap kali dipecahkan kembali ia kepala tu. Seperti sedia ni seperti semula lah. Okey. Apa tu? Seperti sedia kala. Itu. Ni kitab Jawi ni dia jauh. Sedia kala tiada. Mana pula kala tiada? Sedia kala. Itu. Jadi Nabi SAW waktu Isra dan Mi'raj, dia melihat siksaan api neraka macam-macam. Ada yang kerak lidah, ada yang makan daging mentah, ada yang pecah kepala hak ni dengan batu, ada yang terbalik, macam-macam. Setiap siksaan itu beza-beza dosa dia. Dan antara siksaannya hak ni, pecah kepala. Pecah kepala dengan batu sampai batu tu dihentukkan kepala tu pecah, kemudian dicantum ke semula kepala, batu dihentak lagi pecah, kemudian cantum semula. Gitulah. Tiada lemah daripada mereka itu tiada lemah daripada mereka itu sesuatu daripada yang tersebut. Tiada lemah ni mana tak ada lah sampai tahap tak berdaya dak. Tiap-tiap kali pecah timbul semula, tiap-tiap kali pecah timbul semula. Tapi bila dia hentuk dekat batu tu sakit lah. Cuma sakit, lepas pada sakit tu boh semula kepala tu, pecah lagi sakit, boh semula kepala tu, pecah lagi sakit, boh semula kepala tu. Gitulah sampailah habis dosa sembahyang dia. Ini dosa orang sembahyang ni. Orang bukan orang sembahyang, orang yang tak sembahyang. Dia kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Jibril. Baca Jibril boleh. Tapi sebab dia ada alih kalau kita Jawi tu baca Jibril lah. Jibril ni kalau dalam kitab dalam Al-Quran tak ada. Yang ada Jibril. Kalau madhab Hafs an Asim. Kalau qiraat Syu'bah an Asim, dia pakai Jibril.
Siapa mereka itu? Mereka itu orang yang hentuk kepala tadi. Kata Jibril, yang berat kepala mereka itu. Mereka itu orang yang ketuk tadi daripada sembahyang. Katanya yang berat kepala mereka itu orang yang ketuk dengan batu tadi daripada sembahyang. Berat nak sembahyang, berat kepala nak sembahyang. Berat kepala nak sembahyang ke mana? Berat nak sujud lah. Tu berat kepala. Jadi sujud ni kait dengan sembahyang. Allah Ta'ala suruh wasjudu ataupun warka'u, rukuklah kamu, wasjudu, sujudlah kamu. Bukan suruh sujud saja, bukan suruh rukuk saja, tak. Maksudnya sembahyang. Jadi orang yang tak sembahyang ni, mana dia berat kepala nak tunduk. Jadi di akhirat dipecah kepala tu. Di akhirat orang yang tak sembahyang ni, dan kalau Allah Ta'ala tak terima taubat dia, dipecahkan kepala dia dengan batu. Sebab di dunia dia berat kepala untuk sembahyang. Berat kepala ni kalau ni sebab kita senang cerita, malas sembahyang lah. Berat kepala, berat-berat ni semua malas belaka ni. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Berkata setengah mufassirin, dia tak terjemah kita terjemahlah, fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang yang sembahyang. Kok mana celaka? Kalau ikutkan kita ni sembahyang baguslah, kok mana boleh celaka? Maka dia kata, Allah Ta'ala kata, alladzina hum an salatihim sahun, mereka yang lalai dan lupa daripada sembahyang. Sini ni muncul Allah Ta'ala sebut an salatihim. An salatihim ni makna tinggal sembahyang. Mereka lalai dan tinggal sembahyang. An ni makna dalam bahasa Arab matruk. Dia untuk tinggal. An ni lil matruk, tinggal. Jadi mereka yang meninggalkan sembahyang dalam keadaan mereka tu lupa, lalai. Tapi kalau Allah sebut alladzina hum fi salatihim sahun, habis kita. Apa dia kalau jadi fi tu jadi apa? Alladzina hum, yang mana mereka itu fi salatihim, dalam sembahyang mereka sahun, lalai. Habis kita. Mana kita sembahyang takbir, pusing pi London, pi Brazil, mari Terengganu, pi akhirat, pi dunia, pi kerja, assalamualaikum warahmatullahi. Apa lu tak khusyuk lah. Tu kita sembahyang tu sahun juga, tapi sahun ni bukan sahun yang macam ni. Allah Ta'ala sebut an salatihim. Ni mana tinggal. Kalau Allah Ta'ala sebut fi salatihim, habis kita. Dalam mazhab Syafi'i kita, Imam Al-Ghazali rahimahullah Ta'ala dia kata khusyuk itu satu rukun daripada sembahyang. Tapi itu bukan pandangan mu'tamad. Wujud gitu. Kalau pandangan mu'tamad, habis tak sah sembahyang lah kita ni. Kita kan orang cakap kali tak sah sembahyang. Allahu Akbar, macam-macam. Allah tertinggal pula dah kunci. Macam-macam mengingat itu. Tinggal kunci lah, teringat nak puasa orang lah, baru teringat ada poin nak bintang lah. Macam-macam macam tu. Lepas tu kalau orang yang kusut tak tahu apa, apa benda nak cakap ni, bayar, cover ingat. Kalau guru tasawuf kita, dia kata luas sembahyang ni alam yang ghaflah. Alam ghaflah ni alam lalai. Waktu sembahyang tu alam di mana kita ni nak berhubung dengan Allah Ta'ala. Jadi bila alam dalam sembahyang itu merupakan alam untuk kita berhubung dengan Allah Ta'ala, waktu tu pun lalai dah, apatah lagi alam yang lalai di luar sembahyang, lagi tak ingat Tuhan. Tu orang tasawuf lah. Orang tasawuf kata orang yang luar sembahyang ni alam ghaflah. Ghaflah ni alam lalai lah, alam yang mana kita susah nak ingat Tuhan. Dalam sembahyang ni alam yang bukan ghaflah, sebab kita dalam sembahyang patutnya berada dalam lingkungan ingat Allah Ta'ala, kerana kita sedang berhubung Allah Ta'ala melalui zikir-zikir, doa-doa. Waktu tu pun lalai dah, lupa dah, apatah lagi kalau alam ghaflah sungguh. Di luar sembahyang lagi lalai dengan Allah Ta'ala. Sebab tu tak kisah tu jual beli sah ke haram ke, tak kisah dah. Mudakahat,
kahwinan, sah tak sah, haram halal tak kisah dah. Mayang, asal aku sembahyang Allah Akbar takbir, Assalamualaikum, selesai lah, tak payah mengaji. Buat penat aku ngaji dah dulu kafar tajuk satu, habis cerita gitu. Kata musannif rahimahullahu taala, dia kata, berkata setengah mufassirin ni ulama tafsir, bahawasanya mereka itu yang disebut tadi lah, orang yang celaka dalam sembahyang tu, mensia-siakan sembahyang mereka itu, mensia-siakan, melalaikan, tak buat. Tu maksud an salatihim. Jadi kalau terjemah, kalau kita baca Quran terjemah tu bahaya juga kalau tak ada ilmu. Kalau dia terjemah gini, fawailul lil musalli, maka celakalah bagi orang sembahyang. Mana alladzina hum an salatihim sahun, yang mana mereka itu lalai daripada sembahyang mereka. Tak faham lagi tu. Lalai daripada sembahyang mereka. Apa maksud tu? Kita sembahyang nak lalai ke lagu mana? Sebab an ni dalam bahasa Melayu terjemah daripada. Kalau fi itu terjemah dalam. Jadi kita agak muskil kalau baca terjemahan saja. Lepas tu kena belajar tafsir ni. Dan dikeluarkan dia sembahyang daripada waktu sembahyang. Ni tafsiran yang kita pakai, iaitu maksud ayat yang kata celaka orang sembahyang ni, dia mengeluarkan sembahyang daripada waktunya dan juga mensia-siakan sembahyang. Begitu juga orang yang sengaja melewatkan waktu sembahyang walaupun masih dalam waktu, tapi waktu yang diharamkan. Waktu yang diharamkan ni ialah dekat-dekat nak habis dah waktu. Tu waktu yang diharamkan. Jadi kalau sengaja saja-saja buat lewat tanpa ada uzur apa, hukum dia haram tapi sah sembahyang. Dia tak kira sebagai orang yang tinggal sembahyang, tapi dipanggil sebagai orang yang sengaja melewatkan sembahyang. Sengaja melewatkan sembahyang ni haram juga. Lewat nak dekat lagi 2 minit 3 minit baru sembahyang. Habis tu haram tapi sah juga. Dia tak dikategorikan sebagai orang yang tinggal sembahyang, tapi perbuatan tu haram lah kalau tak ada apa-apa. Kalau ada kerja dan sebagainya, terlupa dia baca-baca kitab subuh isyak tak sembahyang lagi, tak apa tu. Dalam kitab sebut masuk waktu isyak, kawan tu duk ngaji baca kitab, baca fana sampai subuh, tak mayang isyak. Dosa tak dosa? Lewat ni senang ceritanya, lagi 5 minit nak habis waktu. Nak habis waktu, contoh asar sekarang ni 4.25 lebih kurang, 4.20 baru nak sembahyang zuhur. 4 rakaat tu boleh lah masuk dalam zuhur tu, tapi dia sengaja lewatkan sampai nak masuk zuhur, nak dekat-dekat masuk asar. Tu dia panggil waktu tahrim, waktu yang diharamkan sembahyang. Bukan waktu tahrim ni mana tak sah sembahyang, bukan. Dia ada satu perbahasan lagi, waktu tahrim tu waktu yang tak sah sembahyang, tu lain pula. Yang kita sembahyang lepas subuh, sembahyang sunat lepas subuh, sembahyang sunat lepas asar, tu lain pula tu. Ni waktu tahrim. Dalam waktu sembahyang fardu ni dia ada banyak waktu fadilat. Waktu fadilat ni waktu yang waktu fadilat ni waktu yang ada banyak pahala. Contohnya sembahyang awal waktu, waktu fadilat dia panggil. Tu lewat skip ke 2 petang tu dia panggil waktu harus. Tu lewat skip pukul 4 tu waktu makruh. Mari lewat sangat sampai dekat asar, tu waktu tahrim, waktu haram. Dia dah banyak lah. Yang kita berbicara sekarang ni, yang kata haram ni ialah sengaja lewatkan sembahyang. Kalau tak ada apa-apa, kalau ada kerja, tak apalah. Ada kerja yang tak boleh nak elok ke apa-apa ke, tu tak ada masalah. Cuma orang yang kurang, orang yang lewat sembahyang ni kuranglah pahala. Dan dia dalam keadaan tunai, yang kata qadha ni bila tak dapat 1 rakaat waktu dia. Tak dapat 1 rakaat dalam waktu. Contohnya kita asar 4.25, kita sembahyang 4.24 zuhur. Jadi dapat 1 rakaat, tak dapat, baru dapat Fatihah je. Tiba-tiba dah azan dah masuk waktu asar. Tu dikira qadha dan berdosa. Tu dosa, wajib taubat lah tu.
Dia kira qadha lah. Hak tadi yang lewat tu 5 minit sebelum tu dia masih dalam waktu, dikira tunai, tapi haram dari sudut sengaja lewatkan, tu pun wajib taubat juga. Yang tinggal semayang ni, dia tak semayang terus zuhur pada waktu dia semayang waktu asar. Tu pun haram juga dan dikategorikan sebagai orang yang tinggal semayang. Kata Usanih rahimahullahu ta'ala, dan dikeluar habis, betul? Dan wail itu, yang kata wail tu apa dia? Satu wadi di dalam neraka Jahannam. Satu wadi ni lembah, satu lubuk lembah, itu wail ni asal bahasa Arab ni celaka. Fawailun lah kalau kita terjemahan tu, kitab terjemahan Quran terjemahan dia akan terjemah celaka lah bagi orang semayang. Celaka tu masuk mana? Masuk neraka lah. Neraka yang namanya wail. Wail tu satu lubuk, satu lubang daripada neraka Jahannam. Kita ni orang mukmin akan masuk neraka Jahannam. Jahat lagu mana pun, asalkan dia beriman, masuk neraka Jahannam. Neraka Jahannam ni neraka yang paling sejuk kali. Tu pun sejuk sangat. Bukan sejuk kata duduk dalam peti ais tu, kan. Yang antara 7 neraka tu, kita neraka Jahannam tu yang paling sejuk sebab dia berada di atas sekali. Contohlah kita masak, kita beli periuk bertingkat. Kita beli 7 tingkat. Kita pun letak atas api. Mana hak paling sejuk? Atas lah. Walaupun panas belaka, tapi yang paling sejuknya antara tingkat-tingkat periuk tu, atas sekali lah yang paling sejuk. Walaupun panas juga berasa. Yang bawah sekali neraka, yang paling bawah sekali untuk orang kafir. Yang atas sekali neraka untuk orang mukmin yang fasik. Belen lagi 6 neraka tu semua untuk kafir belaka. Untuk Yahudi, untuk Nasrani, untuk Iblis, untuk Fir'aun, macam-macam lah, Majusi. Dia ada khusus neraka sendiri dan dia kekal selama-lamanya. Neraka Jahannam je akan dihapuskan bila semua orang mukmin masuk syurga. Kata Musannih rahimahullah ta'ala, jika dijalankan padanya, pada neraka wail, segala bukit-bukit niscaya hancur sekaliannya. Yang nak kata panas lah tu. Kalau kita lalukan bukit-bukit gunung ganang yang ada atas dunia ni, masuk ataupun lalu, bukan masuk, lalu je, lalu di lembah wail di neraka Jahannam, bakar habis belaka. Bakar habis, hancur. Macam lagi tak Jam'ul Fawaid lah, Syekh Daud Al-Fatari, dia bawa mari satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan sifat neraka. Antaranya, kalau rantai api neraka tu sekadar sehasta letak atas bukit atas dunia ni, hancur bukit tu. Orang neraka keluar daripada neraka masuk atas dunia ni, semua manusia akan mati kebusukan. Semua orang akan mati sebab bau busuk. Setakat ni kita tak pernah dengar lagi orang mati kerana bau busuk. Habis-habis tahib pun mati kerana virus. Itu virus, bukan busuk. Ni busuk sangat sampai mati. Boleh bayar, mana tahu kuat masa depan ada penyakit busuk yang mana tak boleh nak hidup. Kalau hidup mati, mana tahu. Sebab apa hancur? Daripada sangat panasnya wail tadi. Ialah wail tempat kediaman mereka orang yang tak semayang tadi. Mereka mana yang bermudah-mudah dengan semayang. Bermudah-mudah dengan semayang makna mereka ni semayang di luar waktu, dan ataupun mereka ni tak semayang. Dua ni neraka wail. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Melainkan bahawa taubat ia orang yang tak semayang tadi kepada Allah Ta'ala dan menyesal atas barang yang taksir ia seorang. Taksir ni cuai. Ni pengecualian. Kalau dia taubat, tak ada masalah. Taubat dan diterima Allah, bebas neraka. Dia mengakui, menyesal kesalahan dia iaitu cuai, tak ada masalah. Allah Ta'ala At-Tawwab. Tapi kena qadha lah.
Ni duk cari pendapat-pendapat kecil-kecil yang kata tak payah qada. Tak payahlah. Tak selamat. Macam kita berhutang orang lah. Kita berhutang orang 20,000. Okey lah, aku maafkan kau, tapi bayarlah. Hutang dia bayarlah. Kita buat salah, pinjam, tak bayar-bayar, lepas sudah. Lepas tu nak bertobat. Bertobatnya ialah kena bayar balik 20,000 tu. Kecuali dia redha. Sama dengan Tuhan. Kita tak sembahyang 20 tahun contohnya. Lepas tu kita pun bertobat. Okeylah, Allah Ta'ala tak ada salah. Okeylah, terima taubat tu. Tapi syaratnya qada lah. Walaupun nanti di akhirat Allah boleh sahaja nak ampun kita walaupun kita tak qada, tapi kita tahu ke tak? Kita tahu kan tak 20 tahun yang kita tak sembahyang ni Allah ampun dengan pasti di akhirat nanti? Tak pasti. Tak berlaku gitu. Boleh jadi tak ampun, boleh jadi ampun. Maka ikhtiar kita untuk dapat keampunan Allah betul-betul ni kita qada. Tu ya. Wajib qada. Banyak dah betul. Banyak tu sebab dia tak mengaji. Dia tak tahu qada mayang ni bukannya kena qada 24 jam. Mayang ya, pas subuh sampai ke tidur mayang ya. Ambil cuti sebulan. Tak payah tu. Apa ambil cuti sebulan? Aku kena qada mayang dulu, aku jahil tak mayang 20 tahun. Tak payah. Mayang lah bila kita free mayang. Waktu kerja lah. Waktu ngaji Quran. Cuma ngaji Quran tu sunat. Yang dia kena utamanya wajib. Lepas tu ada perbahasan ulama, boleh ke tak sembahyang sunat? Pandangan mu'tamad tak boleh, hukum dia haram, tak sah sembahyang sunat. Dia kena sembahyang qada sebab qada lebih utama sebab dia wajib. Cuma ada pandangan kedua kata boleh juga sembahyang sunat sambil sembahyang hak wajib. Buatlah. Tak kena kata mati baru qada hak setahun dia, lagi 19 tahun lagu mana? Itu Allah Ta'ala ampun. Sebab dia ada usaha dah nak sembahyang, tapi tak habis lagi kawan tu, Allah Ta'ala pun bagi mati. Tak apa. Urusan mati Allah Ta'ala, urusan qada selagi hidup lagi itulah kena bayar. Macam hutang 20,000, kita duk bayar 100, tiba-tiba baru bayar 8,000 mati. Mati tu sebab sengaja tak bayar kau. Bayar dah, cuma tak sempat. Cuma atas waris lah pula. Waris kita tu wajib lah bayar lagi balance 20,000 tu. Cuma atas kita lepas dah sebab kita ni dah bayar dah, cuma tak sampai waktu dia, tak habis lagi bayar, mati dah. Tak apa, mudah-mudahan diampun Allah Ta'ala. Untuk kita di sebuah waris kita pula kena bayar lah pula 12,000 lagi. Masih balance tu dengan harta yang kita ada sebelum difaraidkan. Kemudian bermula sembahyang itu dengan dia sembahyang hasil farak dan perbezaan. Farak tu perbezaan lah. Farak ni bahasa Arab. Farqun antara orang yang mukmin dan yang kafir. Tu perbezaan. Garis lurus dia, orang kafir tak mayang, orang Islam mayang. Tu. Sebab itu ada sebahagian pandangan ulama mengatakan kalau tak semayang kafir. Kita pula kafir juga, kafir nikmat bukan kafir antiqad. Kecuali dia kata aku tak semayang, aku tak wajib semayang. Kafir lah tu. Aku ni tak wajib sembahyang. Semalam Allah Ta'ala aku mimpi dah. Habis cerita. Mimpi Allah Ta'ala suruh dia tak sembahyang. Habis cerita gitu. Lepas tu dalam Minhajul Abidin ada cerita orang alim yang fasik lebih Allah suka daripada orang abid yang jahil. Dia cerita lah tu abid yang jahil ni dia mimpi ada seorang mari kata kamu ni tak payah ibadat. Dia pun tak payah ibadat sungguh. Lepas tu orang alim yang fasik ni gitu juga. Dia mimpi ada orang mari kata begitu, dia tepih lalu kata dia tak betul ni. Mana boleh habis ibadat. Habis ibadat ni bila masuk syurga, bila masuk kubur habis lah. Tapi sekarang ni masih tertakluk hukum taklif, hukum mukallaf. Marilah macam mana malaikat pun kita nampak tak gugur kewajipan. Tu orang alim tapi fasik lah. Orang alim yang fasik lebih disukai Allah daripada abid yang jahil. Bukan nak suruh kita jadi fasik. Nak kata kelebihan tu. Bukan kata pas ni
Ngaji-ngaji tak payah bayar sebab jahil. Sebab apa? Alim yang fasik lebih disukai Allah. Jangan gitu. Cerita tu nak kata orang alim kelebihan orang alim, bukannya kata dia suruh jadi fasik. Tu perbezaan antara mukmin dan kafir, iaitu sembahyang. Dan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bersabda, ia Nabi, barang siapa memeliharakan adanya sembahyang, niscaya dimuliakan dia kan barang siapa tu oleh Allah Taala dengan 5 perkara. Tengok ni. Dia kata siapa-siapa pelihara sembahyang dia. Mana sembahyang pada waktu, bukan sembahyang di luar waktu, bukannya tak sembahyang, akan dapat 5 benda. Pertama, diangkatkan daripadanya picit kehidupannya. Seorang picit ni sempit kehidupan. Rezeki tak luas ke, ada masalah ke. Jadi orang yang pelihara sembahyang tak akan ada picit kehidupan, tak berasa serabut. Tak berasa serabut. Jadi pelihara sembahyang ni dia ada tahap dia. Dia ada 3 tahap. Pelihara sembahyang, tahap yang paling bawah sekali ialah sembahyang pada waktu dia, walaupun lambat. Tu orang yang pelihara sembahyang juga. Tahap yang kedua pula ialah sembahyang pada awal waktu. Yang ketiga, sembahyang awal waktu dan berjemaah. Tu paling tinggi. Yang nak nombor 3 lah set-set kita ni. Set-set kaki masjid dah. Kalau kaki masjid surau pun tak bagi jemaah, pun tak tahu. Tak bagi jemaah. Lepas tu surau masjid letak mana? Hancur. Berapa tak ada orang mari. Kita ni hak nombor 3 lah sepatutnya. Yang biasa-biasa, yang tak pernah mari sekali-sekala masjid tu, yang mari raya, yang baru sembahyang, tu kategori orang yang sembahyang pada waktunya pun jadi dah. Cuma kita bukan tahap tu lah. Mudah-mudahannya nak awal waktu lah, paling kurang pun kalau tak berjemaah. Dia berjemaah ni nanti kita akan kaji juga kitab sembahyang berjemaah ni dalam kitab ni. Berjemaah yang kata tak tinggal jemaah ni kalau tak ada uzur lah. Kalau ada uzur tak ada masalah. Uzur dia macam-macam, berbelah-belah. Sakit ke, hujan ke, angin ribut taufan ke, banjir ke, sakit ke, tu semua uzur tu. Uzur tu maksud apa dia? Kalau kita tak pergi masjid sebab uzur, tak makruh sembahyang seorang diri. Tu je. Kalau kita tak ada uzur, tak pergi sembahyang jemaah, makruh. Antara uzur lagi mengantuk. Tidur lewat 2 jam tidur, ngantuk. Mayang-mayang ni, kalau aku mayang ni memang confirm aku terjatuh lah. Tidur sekejap kena relax sekejap. Jangan nebeng. Kalau nebeng, mana dia tu tak mengaji orang dia. Apa? Dia tak tahu keuzuran sembahyang jemaah. Jadi bukannya orang yang pelihara sembahyang jemaah ni 24 jam 5 waktu sembahyang jemaah. Hak yang bukan 5 waktu tak pelihara sembahyang jemaah, tak juga. Mungkin dia tak mari tu dia ada uzur. Tu baru orang belajar. Tu. Orang belajar mereka, dia faham. Hak ni tak mari ni mungkin ada uzur lah kot. Tiba-tiba jatuh tandas ke. Masuk hospital. Nak pergi macam mana? Kena balut. Nak jalan pun tak boleh. Hujan pun uzur juga. Hujan pun uzur. Tapi jangan tak mari pula kalau boleh mari. Kosong pula boleh maghrib lagi. Buat online lah ke. Kemudian kata musannif rahimahullah, tu yang pertama. Kemudian dan diangkatkan daripada orang yang pelihara sembahyang itu azab kubur. Azab kubur yang tertakluk dengan sembahyang lah. Kalau dia tu sembahyang dah, tapi tiba-tiba tak puasa Ramadan, kena azab juga. Azab dari sudut tak puasa. Dia gitu ya. Bebas pada azab kubur, iaitu bebas daripada azab kubur yang berkait dengan dosa sembahyang. Dosa lain kira lain lah pula. Antara amalan untuk kita nak elok azab kubur dan fitnah kubur, senang je. Pertamanya baca surah Al-Mulk setiap malam. Senang je, tapi payah buat. Tak payah baca jemaah, baca seorang-seorang je. Kejap je. Lebih kurang 2 lebih bukan surat. Ataupun surah
Ataupun surah Al-Ikhlas ketika nazak nak mati. Tu nak matilah, lambat lagi nak mati ni. Tu 11 kali. Antara amalan lain ialah kita sentiasa menjaga wuduk supaya roh kita bila mati dijemput oleh malaikat Jibril, kata dalam kitab Nurul Zalam. Nak jaga wuduk payah, nampak macam senang jaga wuduk, dua perkataan ni. Nak buat tu baru ambil gugak mari kata perot Allah nak ambil lagi. Dah lah musim hujan. Alah tidur. Payah tu. Tu benda simple tapi payah. Apa tahu lagi kalau payah lagi payah. Benda simple payah dah. Kalau payah lagi payah lah. Tu antara perkara yang boleh elok ataupun angkat azab kubur, fitnah kubur. Antaranya lagi ialah mati malam Jumaat. Tu tak bukan pilihan kita lah tu. Tu tunggu takdir Allah Ta'ala, jangan pergi bunuh diri pula. Aku berasa nak mampu sakit. Biar aku mampu nak mati hari malam Jumaat kan, dapat fitnah, dapat elok pada azab kubur. Habis hari tu. Dan diberikan suratan amalnya seorang dengan kanannya. Dengan kanan ni dengan tangan kanan. Dia panggil ashabul yamin. Dia ada 3. Ashabul yamin, ashabul shimal. Ashabul yamin dia ambil kitab amalan dia di akhirat dengan tangan kanan. Mana malaikat bagi elok lah, kita pun ambil. Ashabul shimal, kitab diberikan dan kita ambil dengan tangan kanan, dengan tangan kiri. Tu fasih tu. Ada kitabnya yang dia lempar ke belakang, ambil ke belakang. Hak tu kafir. Jadi orang beriman yang lepas syarat-syarat orang soleh dan sebagainya ni, dia ambil dengan tangan kanan. Dia panggil ashabul yamin. Tu dalam surah Al-Waqi'ah. Aku nak baca Waqi'ah sebab apa? Sebab nak murah rezeki semata-mata. Jangan gitu pula. Pertamanya kita niat baca Waqi'ah tu kerana ikut sunnah Nabi baca Quran, surah Al-Waqi'ah. Tu hak pertama dulu. Yang fadilat tepi-tepi tu, tu kita kaut sekali lah. Macam Al-Mulk tadi tu lah, sama juga. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan lalu ia seorang atas sirat seperti kilat. Sedap ni. Lalu atas sirat. Batu kita kata tadi, menjaga semayang ni boleh kata jaga semayang dalam keadaan berjemaah kalau fadilat haji gini ni. Sebablah kita Syekh Asy-Syarqawi, Imam Asy-Syarqawi rahimahullahu ta'ala sebut, orang yang jaga semayang jemaah ni bila duduk di tepi titian sirat, dia tak lintah. Contoh titian sirat sini, ni permulaannya, dia duduk sini termenung. Berapa termenung, malaikat Jibril pun jumpa. Dah berapa termenung ni? Takut jatuh. Takut jatuh dalam neraka. Bawah tu neraka, sirat tu tengah tu. Sirat tu nipis, dia lebih nipis daripada sehelai rambut, lebih tajam daripada pedang. Bayang nak jalan macam mana? Payah nak jalan. Macam mana? Jadi orang yang sembahyang berjemaah, yang jaga berjemaah ni, maka Jibril alaihi salam menyeru masjid-masjid, surau-surau yang mereka pernah mayang jadi perahu, jadi kapal lintas sirat. Sampailah masuk syurga. Tu kelebihan orang sembahyang jemaah. Dia pun bunyi, mana berhentilah tu. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.